Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ni aku nak bercerita tentang sensor size sensor, iaitu sensor ialah alat yang berada dalam kamera kita yang mana fungsinya ialah untuk menangkap cahaya. Sensor ni di mana dia detect cahaya dan menghasilkan gambar. Apa kepentingan sensor ni? So, kamera perlukan sensor untuk menangkap cahaya dan menghasilkan gambar yang ada dalam kamera kita. Tapi adakah sensor size ni penting dalam sebagai kriteria untuk kita memilih kamera apa yang kita nak beli, ataupun adakah sensor size ni penting dalam menentukan adakah sebuah gambar itu cantik atau tak cantik, clear atau tak clear, high resolution atau low resolution? So hari ni aku akan share sedikit pasal sensor size dan kenapa ianya penting dalam sebagai faktor untuk membeli kamera. So sensor size ni dia macam mana bentuk dia? Usually dalam letak dalam bentuk square. So apa yang ada dalam sensor ni? So sensor ni dia terdiri daripada kita panggil photoreceptor ataupun photosite dalam sensor ni. So setiap sensor ni disusun ataupun terdiri daripada ratus ribu of photosite, yang mana photosite atau photo sensor ni ialah elektronik komponen yang detect cahaya. So ramai yang cakap penting ke sensor size? Smartphone pun dah boleh ambil gambar cantik, kan? Smartphone sekarang dah boleh ambil gambar cantik dan lebih banyak color lah. Certain orang cakap lebih banyak color berbanding dengan DSLR yang berat. Mirrorless pun someone consider kamera yang berat yang susah untuk dibawa ke sana sini, kan? So aku akan share kat korang semua size sensor yang ada dalam kamera-kamera. So kita akan start dengan size yang standard, iaitu 35mm ataupun dalam some context kita panggil full frame. Ya, full frame ataupun 35mm ialah size yang paling besar untuk kegunaan biasalah, size full frame. Selalunya size sensor full frame ni dia punya lebar dan tinggi dia lebih kurang 36mm, lebar dan tinggi 24mm. Tapi itu just small detail lah. Cuma ya, size ni kita panggil 35mm ataupun full frame. Dan second kita ada size kita panggil APS-C yang berukuran lebih kurang 24mm lebar dan 16mm tinggi. So size APS-C ni lebih kecil sedikit daripada full frame. Yang ketiga kita ada size portrait sensor yang lebih kecil daripada APS-C, ataupun kita katakan setengah size daripada full frame, lebih kecil, 2 kali ganda lebih kecil daripada full frame. So kalau portrait dah kecil, kan, so size kamera apa yang pakai portrait sensor ni? Sebelum mirrorless ni become popular, kebanyakannya mirrorless pakai size portrait sensor. Dan ada tak sensor lebih kecil daripada portrait? Ada, kita panggil 1 inch sensor. Dan lebih kecil daripada tu ada lagi kecil daripada 1 inch, iaitu 1/2.7 inch. Dia lagi kecil. Ada lagi kecil daripada ada lagi kecil, tapi kita tak ulas kat sini sebab aku rasa kurang penting untuk go lagi kecil. Tapi macam full frame tadi aku cakap, full frame ni size sensor yang paling besar, kan? Size sensor yang paling besar. Jadi ada tak size yang lebih besar daripada full frame? Kan full frame dah besar, ada lagi besar tak? Ada. Kita panggil medium format sensor yang berukuran 4 inci darab 5 inci size. Maknanya kalau full frame punya size ialah bersamaan dengan size sekeping filem. Okey, itulah di mana ukuran tu diambil. 35mm ialah sebesar saiz filem. Ada lagi besar daripada full frame, kita panggil medium format. Medium format ni saiznya 44mm darab 33mm tinggi. Tapi kamera apa aja yang boleh masuk saiz yang sebesar ni? Kita ada Hasselblad, which is kamera yang mahal gila. Tapi adakah lagi besar daripada medium format? Ada, kita panggil large format. Large format ni saiz 4 inci darab 5 inci tinggi. Yang ni memang besar dan mahal, dan usually pengguna biasa tak mampu beli dan kita tak akan beli pun untuk kegunaan harian. Ini saiz large format dan medium format ni mungkin digunakan oleh profesional lah dalam diorang punya kerja-kerja harian diorang. buat poster ke, buat billboard yang memerlukan resolution yang tinggi untuk quality print yang
tinggi. Jadi apa kepentingan large sensor kamera ni kan? Kalau smartphone dah boleh ambil gambar yang cantik, kenapa aku masih perlukan DSLR ataupun so called camera as a device instead of camera inside a phone kan? So dekat sini aku nak share tentang advantage of using large sensor compared to small sensor. Aku tak cakap kena beli large format, aku tak cakap kena beli full frame, aku tak cakap kena beli APS-C, tapi aku hanya cakap advantage large sensor compared to small sensor in general. Tak kisah apa brand kamera, tak kisah apa brand smartphone, ini in general advantage. Okay, so kita ada advantage yang first. Large sensor selalunya dia produce low noise dan perform better in low light. Apa itu noise? So noise dalam elektronik kita kata macam unwanted signal yang berada dalam gambar, tapi dalam gambar is static kan. So bila light travel dan masuk dalam sensor, light tu dia akan convert into electrical signal. Electrical signal produced in large sensor are lower compared to small sensor. So bila dah in term of that tadi electrical signal noise kita reduce kan, tapi dekat image apa effect dia? Dekat image effect dia ialah noise yang kita nampak pada gambar ni ialah macam bintik-bintik hitam, bintik-bintik warna yang pelik-pelik berada di gambar. Bila kita zoom 100% or more, kita akan nampak noise dekat gambar. Okay, noise ni dia memburukkan gambar lah in digital image. Dia hanya nampak tak clear, tak cantik semua. Dia macam additional pixel, unwanted additional pixel dekat gambar. So benda ni tak bagus. Sebab kenapa low noise? Sebab large sensor dia tak perlu, processor tak perlu nak cram too much processing untuk produce artificial light dekat image. Sebab tu dia kurang nampak noise on image pada gambar. Dan kenapa small sensor image produce high noise? Sebab sensor tak dapat nak produce real light, ataupun sensor perlu produce artificial light on image. Kalau kita cram dia punya brightness, dia akan nampak dia akan ada banyak noise. Yang second factor ialah resolution, quality and resolution. So macam aku explain awal-awal tadi, large sensor, large size, longer width, longer height, dia ada banyak photosite atau photoreceptor dekat sensor tu. Jadi semakin banyak, secara logically thinking, semakin banyak photoreceptor dekat image tu, semakin banyak cahaya yang dia boleh tangkap dan semakin besarlah gambar tu. Thus quality dan resolution dia meningkat untuk scraping gambar. So kalau kita compare dua kamera yang kita ambil gambar dekat satu situasi yang sama dengan setting yang sama, gambar yang full frame ni you boleh zoom lagi jauh tapi still clear compare to small sensor. Sebab benda ni dipengaruhi oleh crop factor. Itu faktor yang ketiga ialah crop factor, di mana crop factor untuk small sensor adalah tinggi berbanding dengan crop factor dekat large sensor. Apa tu crop factor? Crop factor ni senang cakap ialah bila kita katakan kita ambil satu gambar kan, lepas tu kita try zoom. So zoom technically dia akan macam pergi ke depan. Umpamanya kita crop gambar tu dalam bentuk square, kita crop lagi, dan semakin banyak kita crop, semakin tak jelas gambar yang kita dapat lihat tu kan. Contohnya kita ambil satu gambar pemandangan view di ataupun kita ambil gambar haiwan. Contoh you pergi zoo, you pergi ambil gambar haiwan, you try crop lagi you try zoom lagi dalam, you akan nampak gambar makin lama makin tak jelas. Tapi berbeza dengan kamera yang ada large sensor kan, kita ambil katakan APS-C dan ke atas punya size, lagi zoom dia lambat untuk kata apa, nak tak jelas ataupun pecah tu. Sebab crop factor dia, sebab sensor tu sendiri besar, dia capture banyak light, dia capture banyak detail yang mana bila you zoom sikit pun dia belum jejaskan kualiti gambar tu. Maknanya lagi besar size sensor, lagi rendah crop factor.
crop factor ni macam aku cakap tadi, dia umpama you zoom, ataupun you betul-betul kalau you ambil gambar, you just crop lagi. Makin banyak you crop, makin tak jelas gambar tu. So dekat sini aku nak tunjuk contoh, andainya ini hanyalah animation ataupun explanation yang senang lah untuk aku cakap tentang crop factor. So contoh kat sini kita ada gambar bunga ni kan. Bunga ni di mana aku letak bayangan full frame size iaitu crop factor 1.0 dan APS-C size yang lebih, maknanya size yang lebih kecil daripada full frame yang ada crop factor 1.62 dan size 4/3 yang mana 2 kali ganda lebih kecil daripada full frame iaitu crop factor dia 2.0. Jadi dekat sini kalau kita dapat bayangi, nampaknya ialah kalau kita guna kamera yang saiz besar, kita dapat ambil gambar yang lebih besar dan keliling gambar tu tanpa menjejaskan kualiti asal. Kalau saiz sensor yang lebih kecil, kita tak dapat ambil gambar yang lebih besar daripada full frame, kecuali kita ke belakang lah, kita step backward untuk dapat view yang lebih besar. Tapi itu still tak dapat memberikan kualiti yang sama dengan saiz sensor yang besar. Sebab saiz sensor yang besar secara asalnya memang dia dapat capture ruang yang lebih besar dan banyak gambar, banyak data. Kalau saiz yang lebih kecil, dia malah tertumpu dekat objek tu sendiri. So apa analogi mudah untuk aku cakap tentang sensor saiz? Kita ambil contoh monitor komputer lah. Dulu monitor komputer selalunya petak kan, square 1:1 ratio kan, ataupun ada selepas tu dia berkembang sikit menjadi 4:3 aspect ratio monitor. Tapi macam mana dengan sekarang? Sekarang kebanyakan monitor dia lebih lebar dan sedikit tinggi kan. Aspect ratio lebih kurang kita kata 16:9 aspect ratio. Kalau setengah orang pernah dengar, aspect ratio 16:9. Kenapa 16:9 ni wujud kan? Antara faktornya macam sensor size lah, kita nak angle of view yang lebih besar, kita nak tengok lebih banyak detail ke arah kanan dan tinggi. So apa pandangan korang terhadap topik kali ni, iaitu sensor size? Adakah korang setuju bahawa sensor lagi besar lagi bagus, ataupun sensor lebih kecil dah cukup asalkan software phone dapat merenderkan gambar supaya nampak cantik? Berikan pandangan korang kat ruang komen bawah supaya in future kita boleh menjelaskan lebih detail.